Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis yang dihormati lagi dikasihi, Timbalan yang di-Pertua PAS kawasan Gopeng, Al-Fadil Ustaz Razi Zainon, yang juga calon PAS bagi PRU 13 Zon Sungai Rapat, pimpinan-pimpinan PAS di semua peringkat, cawangan-cawangan, dewan-dewan, dan rakan-rakan artis kita pada malam ini. Saudara Leman lawak, bagi lawak sikit sebab orang marah kepada raja sekarang. Dan tetamu kita seorang lagi, Lieutenant Adnan, yang telah sama-sama menyerahkan borang dalam himpunan hijau di Johor baru-baru ini. Sepatutnya beliau menyerahkan borang di Taman Melewa dalam program yang saya dan kami PAS kawasan Batu Anjur pada Jumaat lepas. Rapat rakyat Lebuh Raya, rakyat Kuala Krai Kota Baru. Tetapi beliau lebih awal dilarikan oleh PAS Negeri Johor untuk mendapat impak politik bagi meraihkan naik presiden kita yang akan berpindah dan bertanding di sebuah kawasan parlimen yang kita anggap selamat untuk beliau menang di Johor. Dan pada malam 15 hari bulan di Taman Melewa juga sepatutnya Saudara Zulkifli Ismail, iaitu Inspektor Razlan dalam filem Gerak-Gerak Khas ataupun Gerak Khas Movie, arahan Datuk Yusof Aslam, juga menyerahkan borang pada malam itu. Tetapi beliau menghubungi saya, masih belum bersedia sama macam Inspektor Aliza. Tak dapat untuk menyerahkan borang kerana sedang mencari satu tarikh keramat yang betul-betul sesuai untuk beliau menyerahkan borang PAS kepada mana-mana pimpinan, insya-Allah. Dan dalam masa yang sama, saya terus menjejaki Kak Pah Datuk Sharifah Aini. Memang setelah dijejaki ada ura-ura yang kuat. Saya minta Aisyah Arifin, penyanyi juara lagu 1995 Janji Manismu, untuk mendapatkan Kak Pah supaya beliau dapat kita pujuk dan serah borang betul-betul, borang PAS kepada PAS. Dan ini sedang saya usahakan. InsyaAllah dalam masa yang terdekat tuan-tuan akan mendengar perkabaran yang baik. Kalau sekiranya Datuk Sharifah Aini juga akan bersama-sama dengan PAS dalam menghadapi pilihan raya ke-13 ini. Kemudian dalam masa yang sama kita dikejutkan lagi dengan seorang penyanyi bersuara lantang. Saya juga menjejaki. Kenapa saya menjejaki? Kerana saya membawa Aisyah masuk ke dalam PAS. Ketika itu Aisyah telah dijemput oleh kami PAS kawasan Batu untuk berucap. Kami pun tak sangka beliau nak berucap, melahirkan isi hatinya untuk bersama-sama dengan PAS. Tetapi malam itu akhirnya beliau mengisytiharkan diri bersama PAS. Saya tanya selepas itu, dah masuk PAS kawasan mana? Dia kata tak masuk PAS lagi. Jadi kami mengambil kesempatan itu, saya menghubungi pejabat Menteri Besar Kelantan pada waktu itu untuk mendapatkan Tok Guru Nik Aziz. Saya rasa Tok Guru Nik Aziz ni mengikut pengalaman saya, kalau ada benda perkara-perkara pelik, dia akan turun. Jadi saya dapat satu maklumat, satu tarikh beliau ada rawatan jantung di IGN pada 11 hari bulan Jun
Maka pada tarikh itu saya berbincang dengan Aisyah supaya buat satu majlis besar untuk menyerahkan borang PAS kepada Tok Guru Aziz. Jadi Aisyah akhirnya menjadi ahli PAS daftar terus, atau popularnya ahli PAS seumur hidup. Pada malam tersebut PAS Kawasan Batu menaja yuran RM100. Saya menjadi pencadang kepada keahlian Aisyah Arifin. Jadi sebab itu saya sebut tadi, maka orang pun bertanya kepada saya, seorang lagi penyanyi yang disebut-sebut akan masuk PAS. Siapa tuan-tuan? Ning Baizura. Tuan-tuan pun terkejut beruk. Betul tuan-tuan? Terkejut tuan-tuan. Menjadi satu tren pada hari ini. Dan saya sedang menjejaki Ning Baizura bersama Kak Pah ini. Dan maklumat yang kita hampir dapat, insya Allah beliau akan bersama-sama dengan kita. Begitu juga dengan rakan-rakan yang lain. Apabila saudara Zul memberitahu saya, Zulkifli Ismail, pelakon yang memegang watak Inspektor Razlan dalam Gerak Khas. Tuan-tuan ingat? Boleh bayangkan wajah dan mukanya? Saudara Zul, dia kata ramai di kalangan pelakon-pelakon pada hari ini yang menyokong Pakatan Rakyat, menyokong PAS, dan ada beberapa orang insya-Allah akan menyerahkan borang PAS kepada PAS, mana-mana pimpinan kita, untuk mereka juga bersama-sama untuk kempen PRU 13. Bob Lokman beritahu saya, dalam gelap dia kata dia nampak cahaya bersinar. Bila dia tengok dekat, tengok Mr. Os. Mr. Os dalam kempen pilihan raya 99. Saya ingat Mr. Os berkempen untuk Pakatan Rakyat. Waktu itu bukan Pakatan Rakyat, Barisan Alternatif. Berkempen untuk Barisan Alternatif. Sehingga kepada hari ini, tetapi kerana ada sekatan-sekatan untuk tayangan filem dan sebagainya, cari makan, projek dengan RTM dan TV3, maka banyak artis-artis ini tidak dapat untuk menyerahkan borang. Kepada saya yang menyokong, teruskan sokongan. Kita nak sekarang ini ialah mereka menyerahkan borang. Biar tiap-tiap minggu ada artis, pelakon, pelawak menyerahkan borang kepada PAS. Tuan-tuan setuju? Setuju. Supaya kita dapat melihat dan membina satu persepsi kepada rakyat. Dan hari ini, apabila setiap minggu Harakah menyiarkan, ada sahaja tokoh yang masuk PAS, ada artis yang masuk PAS, rakyat sudah dapat melihat seolah-olah UMNO ni dah jadi kudi, tuan-tuan. Kudi dah tu. Tahu tuan-tuan ya? Koman sangat dah parti UMNO ni. Artis masuk PAS, raja lawak masuk PAS. Tokoh-tokoh semalam saya dipahamkan, bekas Sisa Dewan Undangan Negeri Perak ketika rampasan kuasa berlaku di Perak oleh Datuk Seri Najib, Haji Abdullah Antong menyertai PAS semalam dalam high tea yang dibuat di Ipoh. Tuan-tuan orang Gopen tak tahu? Tahu kan? Ada lagi beberapa pemimpin dan tokoh yang akan menyertai PAS. Dulu saya ingat, saya dipahamkan dan maklumat yang rapat dapat kepada kita, Datuk Bujang Haji Ulis, Timbalan Menteri Pelajaran ketika Anwar Ibrahim menjadi Menteri Pelajaran, akan menyertai PAS pada waktu itu. Tetapi yang menyertai PAS selepas itu Timbalan Menteri Pelajaran tahun 70-an, Datuk siapa ya? Datuk Saleh Jafaruddin daripada Sarawak. Bujang Haji Ulis bersama dengan Tan Sri Kadir Sheikh Fadil untuk bersama-sama menggerakkan parti Ikatan. Maknanya banyak tokoh-tokoh sekarang ini menyertai PAS kerana mereka yakin Pakatan Rakyat akan menang dalam pilihan raya yang akan datang, dan mereka yakin sudah tiba masanya Pakatan Rakyat dan rakyat di negara ini membentuk satu kerajaan baru yang bersih, telus dan berwibawa dengan kemasukan dan sokongan daripada pelbagai tokoh yang datang ke dalam Pakatan Rakyat. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, saya nak beritahu
pilihan raya umum PRU 13 ini telah beberapa kali tarikhnya ditukar-tukar, dianjak-anjak. Betul tuan-tuan? Kenapa UMNO takut untuk mengadakan pilihan raya? Takut kalah. Itu jawapan yang betul. Kalau kita berada di kedudukan UMNO Barisan Nasional, kalau ada peluang kita menang, kita akan bubar pilihan raya. Betul tuan-tuan? Begitu jugalah UMNO. UMNO tidak berani untuk membubarkan pilihan raya sekarang ini kerana dalam kajian mereka, dalam kaji selidik mereka menunjukkan bahawa UMNO kalau bubar parlimen, mereka tidak akan dapat untuk bertahan dalam pilihan raya ke-13 ini. Maknanya mereka akan kalah. UMNO akan kalah. UMNO kalah, BN pun kalah tuan-tuan. UMNO tak pernah bertanding dalam pilihan raya. Betul tuan-tuan? Yang bertanding Barisan Nasional, BN, menggunakan lambang gacing, dulu perikatan, menggunakan kapal layar. Ini bermakna tuan-tuan, kalau sekiranya UMNO, Najib nampak bahawa pilihan raya ke-13 ini memberikan keuntungan kepada mereka, maka pilihan raya akan diadakan. Tetapi sekarang ini pilihan raya tidak diadakan. Sebuah akhbar, saya nak sebut sebuah akhbar, The Vancouver Sun, pada 3 Julai yang lepas telah menulis mengapa mereka melihat Najib takut untuk mengadakan pilihan raya ke-13. Mengapa mereka takut? UMNO takut. Pertama, saya nak sebut dengan isu yang telah melanda Datuk Seri Najib, yang sukar untuk ditolak dengan fakta, dengan konspirasi, dengan apa saja strategi yang mampu dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional. Mereka menguasai kerajaan Malaysia, tetapi mereka tidak boleh menguasai mahkamah Perancis. Betul tuan-tuan? Isu 2 biji kapal selam yang tak boleh menyelam. Fasa pertama, Datuk Seri Najib Tun Razak, Perdana Menteri, ataupun saya nak kata Perdana Menteri sebenarnya bukan Datuk Seri Najib. Perdana Menteri siapa tuan-tuan? Rosmah Mansor. Saya nak sebut Najib sebagai timbalan kepada Perdana Menteri Rosmah Mansor. Pada pasal yang pertama menuntut komisen daripada pembekal kapal selam sebanyak 1 bilion US. Betul tuan-tuan? Kalikan dengan RM3, maknanya 3 bilion untuk kepentingan beberapa individu tertentu, dan sudah tentulah komisen itu untuk UMNO. Kemudian pasal kedua, apabila jual beli itu telah pun dilaksanakan, mereka telah mengambil keuntungan komisen sebanyak 500 juta dibagi kepada beberapa individu tertentu dan sahnya diberi kepada UMNO. Dan pada hari ini, di dalam laporan tersebut yang dibongkar oleh Unit Anti Jenayah Terancang Polis Kehakiman Perancis, yang telah menemui sebanyak 133 dokumen sulit file yang mendedahkan tentang kebobrokan penyelewengan di dalam urus niaga kapal selam Scorpion ini. Dan dalam penemuan itu antara lainnya ialah tentang berlakunya jual beli dokumen sulit tentang keselamatan kapal Scorpion kepada firma pertahanan Perancis yang dilakukan oleh Razak Baginda. Apa itu rahsia sulit? Maknanya pihak pertahanan Perancis pada hari ini yang sepatutnya menjadi rahsia kepada kerajaan Malaysia soal keselamatan Scorpion, maklumatnya telah pun diperolehi kepada pihak Perancis. Maknanya tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kapal selam yang tak boleh selam, peluru tak ada lagi tuan-tuan, tak masuk dalam bajet. Tahun depan baru peluru sampai. Senjata yang berkaitan dengan kapal selam pun tahun depan akan disertakan, dimasukkan. Ini kapal selam kosong. Maklumat dijual kepada firma pertahanan Perancis ini mengenai kekuatan kapal selam.
boleh menyorok, tak boleh menyorok, dekat mana letakkan senjata, dekat mana diletakkan bom, letak di mana diletakkan kamera perisikan dan seumpamanya. Pihak Perancis telah tahu. Maknanya kalau dia menyelam kat mana pun, usah nak temberang tuan-tuan. Tak payah nak menyelam, tak payah nak menyorok, tak payah nak jaga Selat Melaka, tak payah nak pergi ke lumut. Dah boleh dipantau, dah diketahui. Tetapi pihak polis tak membuka kertas siasatan terhadap laporan yang dibuat oleh pelbagai pihak termasuk Pakatan Rakyat tentang pembocoran maklumat keselamatan ini. Ini menimbulkan ketakutan kepada Datuk Seri Najib. Kerana penjualan maklumat ini, kerana komisen kapal Skopin, kerana pembidaan untuk mendapatkan keuntungan dahsyat bagi pihak beberapa individu tertentu dan untuk UMNO. Jadi sebab itu mereka takut untuk mengadakan pilihan raya. Selain daripada masalah-masalah yang baru datang ini, masalah-masalah lama dah bertimbul yang mereka tidak boleh jawab kepada rakyat. Sebab itu mereka tidak boleh untuk mengadakan pilihan raya dalam masa yang terdekat. Kadang-kadang tuan-tuan, mereka kata nak mengadakan pilihan raya bila? Tahun lepas. Kemudian katanya bulan Julai. Sebelum itu bulan Mac. Betul tuan-tuan? Kemudian antara musim haji, pada ketika musim haji ini disebut sendiri oleh Datuk Seri Najib. Tak jadi masalah, kata dia. Pilihan raya 1986 pun Tun Mahathir buat pilihan raya dalam musim haji. Jadi kata dia tidak jadi masalah. Maknanya kalau memberikan keuntungan kepada UMNO Barisan Nasional, pilihan raya akan diadakan pada musim haji. Dasar UMNO bukan dasar Islam. Apa perlu dia nak mengambil pertimbangan orang pergi haji atau tak pergi haji? Betul tuan-tuan? Kemudian pada hari ini kita lihat Datuk Seri Najib Tun Razak telah pun menyebut bahawa pilihan raya umum ke-13 kemungkinan besar akan tamat penggal, akan tamat tempoh. Maknanya sehingga pada bulan Mac tahun depan. Kita tidak kisah dia nak buat ke tak buat ke, Pakatan Rakyat telah bersiap sedia untuk menumbangkan UMNO Barisan Nasional. Betul atau tidak tuan-tuan? Kita akan terus berkempen. Kerana pada musim selepas 2008, Pakatan Rakyat telah berkempen sejak kita menang sehinggalah kepada hari ini. Itu menyebabkan banyak perubahan berlaku di kalangan anak-anak muda, di kalangan artis, di kalangan tokoh-tokoh ternama, pegawai-pegawai tinggi kerajaan. Mereka bersama-sama dengan kita kerana melihat arus perkembangan dan kebangkitan rakyat pada hari ini. Di mana-mana tuan-tuan, mereka bersama-sama dengan Pakatan Rakyat. Dalam unjuran yang dibuat oleh Pakatan Rakyat, saya nak sebut, bukan kita bercakap sombong, bukan kita nak bongkar, tetapi sebagai membuka minda tuan-tuan bahawa mengikut kajian yang dibuat oleh Pakatan Rakyat pada hari ini, pada masa ini, daripada 222 parlimen seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak, kita setelah meninjau dan mengkaji, ada beberapa kawasan parlimen yang kita menang sekarang akan kita kalah, dan ada kawasan yang kita tidak menang sekarang akan kita menang. Setelah dicampurkan keseluruhannya, saya nak beritahu kepada saudara-saudara sekalian, unjuran yang dibuat oleh Pakatan Rakyat, kita ada kerusi parlimen yang kita anggap sudah menang menyebelahi Pakatan Rakyat sebanyak 105 kerusi. Ini bermakna kita perlu kepada 6 atau 7 kerusi bagi mendapatkan kita membentuk kerajaan persekutuan dengan majoriti mudah. Betul tuan-tuan? 6-7 kerusi ini tuan-tuan boleh kita perolehi daripada beberapa negeri yang kita rasa mampu untuk menyumbang dengan kebangkitan rakyat yang ada pada hari ini. Antaranya Sabah, antaranya Sarawak, dan antaranya lagi ialah Johor. Di Johor, mengikut maklumat dan rekod yang kita tumpukan sasarannya, ada 18 kerusi parlimen. 18 kerusi parlimen yang terancam bagi pihak UMNO Barisan Nasional.
Dan ini diakui oleh beberapa pemimpin UMNO. Kerusi ini menyamai kedudukannya seperti mana kerusi Parlimen Bakri yang dimenangi oleh DAP. Satu kerusi parlimen kita menang di Johor. Daripada 26 kerusi parlimen di Johor, sekarang ini kita menang satu kerusi. Daripada keseluruhan itu, mengikut unjuran Pakatan Rakyat, kita boleh menang sekitar daripada 18 kerusi yang terancam, 10 kerusi akan dimenangi oleh Pakatan Rakyat. Ini di Johor. Dan kajian ini bertepatan dengan ramalan ataupun kajian yang dibuat oleh Tun Daim Zainuddin. Tun Daim Zainuddin 2 bulan lepas membuat kajian Johor kemungkinan besar 9 kerusi akan terlepas ke Pakatan Rakyat. Itu dalam kajian beliau. Begitu juga dalam kajian yang dibuat oleh America Center. Kebangkitan rakyat di Johor begitu luar biasa hebat, tuan-tuan. Begitu luar biasa hebat. Orang Jawa selama ini kita kaitkan begitu akrab dan intim dengan UMNO Barisan Nasional. Kalau tuan-tuan pergi berceramah di Johor, di Muar, di Patuh, di Parit Sulong dan di mana-mana kawasan Melayu, yang keluar adalah orang-orang Jawa, tuan-tuan. Dengan motosikal, ceramah tak terkenal pun ramai, lebih ramai daripada ini. Begitu juga berlaku di Negeri Sembilan. Saya berceramah di beberapa tempat di Negeri Sembilan, lebih ramai daripada ini. Tokoh tak hebat pun berceramah. Tapi nak tunjuk, bila saya tanya kepada pihak penganyur, siapa yang datang tu? Orang jauh ke orang dekat? Dia kata ini semua orang dekat sini. Orang dekat sini, maknanya anak tempatan, turun. Ini berlaku di Johor. Dan ini berlaku juga di Negeri Sembilan. Tuan-tuan kena ingat, ramalan Tun Daim Zainuddin pada 2004 tidak ada siapa nak heran. Untuk pilihan raya 2008, untuk pilihan raya 2008, Profesor Dr. Abu Hassan Hasbullah juga membuat kajian melalui Zentrum Study, mengatakan bahawa Kedah akan terlepas kepada pembangkang. Pulau Pinang, Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, dan satu lagi ialah Pahang. Tetapi Pahang menjadi satu ramalan yang tidak tepat. Negeri Sembilan kita hanya perlu kepada 4 kerusi sahaja lagi untuk membentuk kerajaan di Negeri Sembilan. Jangan tuan-tuan tak tahu, kerajaan Negeri Sembilan kurang, tidak mendapat 2/3 daripada majoriti keseluruhan Dewan Undangan Negeri. Maknanya kalau kita menang hal itu, Negeri Sembilan juga adalah menjadi negeri Pakatan Rakyat yang boleh dirampas dalam pilihan raya yang lepas. Dan dalam kajian yang dibuat oleh Tun Daim, saya nak sebut juga, untuk sesi ini, sesi lepas, beliau meramalkan. Tuan-tuan tak percaya, saya pun tak percaya. Saya baca interview yang dibuat oleh utusan. Pada waktu itu beliau meramalkan negeri Kedah akan jatuh kepada pembangkang. Pulau Pinang, Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, juga Pahang. Saya nak beritahu tuan-tuan bahawa Tun Daim satu tokoh yang tidak percaya kepada penyelidikan ataupun kajian yang dibuat oleh Angkatan Tentera, oleh SP, oleh pihak polis. Dia kerahkan tenaga daripada kumpulan dia untuk membuat kaji selidik tentang ramalan yang dia dapat, tentang kajian yang dia buat 2008. Akhirnya Pahang saja tidak melekat, tuan-tuan. Saya pun tidak faham apabila Zentrum Study pun tak lekat di Pahang, Tun Daim pun tak lekat di Pahang. Dekat mana kesilapannya, wallahu alam, kita tak dapat satu jawapan yang konkret mengapa ramalan itu menjadi tidak tepat di Pahang tetapi hampir tepat di Negeri Sembilan dan tepat di negeri-negeri lain. Di Kuala Lumpur tepat sebab kami ada 10 kawasan parlimen. Satu saja parlimen yang dimenangi oleh UMNO Barisan Nasional, iaitu Parlimen Setiawangsa. Kerana apa? Kerana ada kem tentera yang besar, hampir 6,000 pengundi di dalam kem tentera tersebut. Jadi sudah tentulah menggunakan undi pos ini untuk melayakkan mereka menang. Tetapi di kerusi-kerusi lain, 9 kerusi yang lain, UMNO Barisan Nasional kalah. Dalam ramalan yang terbaru Tun Daim, saya nak sebut, baru-baru ini 2 bulan yang lepas, beliau menyebut dengan jelas, dalam PRU yang ke-13, UMNO hanya menang selesa di 3 negeri. Betul, tuan-tuan? 1, Johor. 2, Pahang. 3, Melaka.
Melaka. Ini ramalan dibuat oleh Tuan Daim. Maknanya Negeri Perlis kita akan menang, Kedah kita akan kekal kemenangan, Pulau Pinang kekal, Perak kita akan rampas balik. Boleh tuan-tuan? Ni orang Perak ni boleh rampas balik Perak. Don Sungai Rapat dulu 636 undi dalam pilihan raya lepas. Ustaz Zainal boleh menang dalam pilihan raya kali ini? Boleh atau tidak? Boleh tuan-tuan. Sebab dalam pilihan raya yang sebelum itu 2008, 204 majoriti bagi Don Sungai Rapat ini 6,048 undi tuan-tuan. 6,048 undi. Pilihan raya 2008 yang terbaru, majoriti 6,048 undi dikurangkan, sudah menjadi 636 undi. 636 undi je tuan-tuan. Maknanya dengan perkembangan yang ada, dengan isu yang dibawa oleh media di sini, malam ini tak kacau. Saya ingat mungkin dah ada nasihat daripada pihak tertentu, jangan kacau ceramah yang dibuat oleh PAS. Ni ramai orang UMNO marah, ramai orang UMNO mengamuk. Agaknya begitulah. Ceramah saya yang pertama dengan Saudara Harry di Kampung Jaya, Kampung Jaya Batu Gajah, tidak diganggu oleh UMNO bahagian Gopeng. Dan ceramah itu di sini juga nampaknya tidak diganggu oleh UMNO bahagian Gopeng. Maknanya laluan kita cerah. Ini menunjukkan bahawa PAS di Sungai Rapat akan mencipta kemenangan dalam pilihan raya yang ke-13 ini, insya-Allah. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, saya sebut tadi bahawa beberapa negeri ini akan menyumbang untuk lebih daripada 10 kerusi. Apa yang berlaku di Sabah, saya nak tunjuk. Sabah dengan keluarnya 2 ahli parlimen Barisan Nasional daripada UMNO. Ahli parlimen Beaufort dengan ahli parlimen Tuaran yang dikatakan akan menyertai Pakatan Rakyat tidak lama lagi, akan memberikan impak yang besar kepada seluruh politik di negeri Sabah. Kalau ini berlaku, bukan saja 10 kerusi, tetapi dijangkakan Sabah juga boleh menyumbang sekitar 10 kerusi untuk parlimen dalam pilihan raya yang ke-13 ini. Karena mereka akan bersalin kulit terus tuan-tuan. Bersalin kulit terus. Dia akan tinggalkan UMNO, dia akan membentuk satu front dan akan bersama-sama dengan Pakatan Rakyat. Ini berlaku di Sabah. Begitu juga dengan di Sarawak. Berdasarkan kepada pilihan raya umum negeri yang diadakan 2 tahun yang lepas, kita telah mengunjurkan sekurang-kurangnya 9 kerusi parlimen kita boleh perolehi di negeri Sarawak. Saya bukan nak mendodaikan tuan-tuan, menang di negeri sana, menang di negeri sini, dan akhirnya kita membentuk kerajaan persekutuan. Tetapi tuan-tuan kena lihat perkembangan dan senario di seluruh negara. Tuan-tuan kena tengok ceramah kita yang banyak pada setiap malam itu memberikan satu kesedaran kepada rakyat untuk bersama-sama dengan pakatan, memberikan satu kekuatan dan keyakinan kepada rakyat untuk bersama-sama dengan Pakatan Rakyat. Tidak seperti dulu. Sekarang ini tuan-tuan buatlah ceramah kecil macam mana pun, rakyat akan turun. Betul tuan-tuan? Betul. UMNO pun buat ceramah. Sebab apa UMNO buat ceramah tuan-tuan? Ya, sebab dia nak menggantikan kita. Pembangkang dia yang buat ceramah ni. UMNO dia ada TV, UMNO dia ada TV1, TV2, TV3, TV9, Astro Awani. Mereka berkempen pada setiap malam. Ada utusan, ada The Star, ada The Straits Times, ada Berita Harian. Apakah mereka tidak boleh untuk menyampaikan propaganda mereka melalui media ini, sehingga terpaksa mengadakan ceramah juga? Boleh atau tidak tuan-tuan? Boleh. Sebab kekuatan media itu dikuasai oleh mereka. Tetapi ngapa mereka buat ceramah? Itu soalnya. Kerana mereka nak belajar jadi pembangkang. Betul tuan-tuan? Mereka nak belajar jadi pembangkang. Bezanya ceramah kita banyak-banyak, ceramah dia jarang-jarang. Itu dah duk ganggu kita tu. Kerana ceramah dia jarang-jarang, kadang-kadang dia nak mencuba bagaimana dia nak merasakan nikmatnya mengadakan ceramah seperti mana yang dibuat oleh PAS. Setiap malam kita buat ceramah di mana-mana.
Dan ini memberikan kesan kepada rakyat. Walaupun TV dihidangkan dengan macam-macam propaganda, rakyat tak terima, tuan-tuan. TV1, RTM, utusan, hari-hari kita saman utusan. Menang lah tu. Menang. Sebagai bukti, utusan menyampaikan fitnah kepada rakyat. Isu apa yang kita tak menang? Isu komunis baru ni yang tuduh Mak Sabu terlibat dan menyokong komunis, menghina pihak polis. Kita menang. Saksi mengaku terpedaya dengan utusan, terpedaya dengan TV3. Betul, tuan-tuan? Isu Khalid Samad, kita menang. Isu Leguan Aing, baru lagi menang, saman lagi. Cumanya UMNO ni tidak mahu mengaku kalah. Mereka akan bayar saman, tetapi terus memfitnah. Kenapa? Kerana mereka berada dalam keadaan terdesak. Betul, tuan-tuan? Sebab itu jawapan yang jelas mengapa mereka takut untuk mengadakan pilihan raya. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, saya nak sebut tadi yang timbalan yang dipertua, calon kita di sini telah pun menyebut tentang sekolah agama rakyat. YB Midah kononnya memperjuangkan sekolah agama rakyat, tapi tak cucuk pun papan tanda projek apa benda, apa penatangnya. Betul, tuan-tuan? Mereka tak cucuk, mereka tak ikut prosedur. Mentang-mentang isu agama ni, oh isu yang tak boleh kalau kita tentang sekarang, oh dah jadi macam kita menentang agama, maka dia buatlah seolah-olahnya UMNO ini membela soal agama Islam ini. Tuan-tuan, saya nak tanya ni, sejak bila UMNO memperjuangkan soal agama ni, tuan-tuan? Sejak bila, tuan-tuan? Baru lagi sebab dah nak kalah. Tetapi sebelum ini, kalau tuan-tuan ingat, pemimpin nombor wahid mereka lah yang telah menarik balik geran per kapita kepada sekolah agama raya. Betul? Sebab apa, tuan-tuan? Sebab mereka tahu sekolah agama akan melahirkan petugas-petugas, penyokong-penyokong, ahli-ahli PAS. Betul, tuan-tuan? Itu yang mereka takut. Untuk menjekat kemarahan PAS, mereka menarik balik geran sekolah agama rakyat di seluruh negara. Ada yang mampu sekolah kita, tuan-tuan. Cikgu tak ada bayar gaji, murid pun lari lintang pukang, tutup sekolah. UMNO bertepuk tangan. Kerana kepada dia, ini satu kejayaan besar kepada UMNO. Kepada kita, ini menjadi satu kesalahan. Mengapa kita tertipu dengan keadaan ini sehingga sekolah agama tertutup. Tiba-tiba di Sungai Rapat ini, tuan-tuan, YB Midah buat sekolah agama di atas padang. Tak tunjuk apa projek menatangnya, tidak ada sembot, tidak ada papan projek. Tapi oleh kerana nama sekolah agama, dia ingat orang tak lawan, dia ingat orang tak tentang. Kita tentang bukan kerana dia bina sekolah agama. Betul, tuan-tuan? Kita tentang kerana pembinaan sekolah itu tidak dirujuk kepada penduduk berkenaan, yang pertama. Yang kedua, kita tentang kerana tak ikut prosedur. Ini main buat aja, mentang-mentang duit di tangan dia, mentang-mentang kuasa di tangan dia, main taram begitu aja. Dah lah nak tunjukkan kononnya mereka memperjuangkan Islam. Buat demonstrasi, kata 40 NGO yang datang. Spanduk ada 10. Spanduk ada 10, tak menasabah dalam UMNO, tuan-tuan. Satu NGO lazimnya 10 spanduk. Kalau ada 40 NGO, maknanya ada berapa, tuan-tuan, spanduk sepatutnya? 400. Tapi ada 10 spanduk. Takkan YB Midah dah tak ada duit? Takkan YB Midah dah bankrupt? Habis modal. Bankrupt dah sekarang. Dah tak boleh nak taja PAS. Daripada 7 tinggal 6, daripada 5 tinggal 1 ya sekarang. Tak ada dah. Dah tak ada dah, PAS. Penyokong dah tak ada. Ini menunjukkan kepada kita bahawa mereka sudah hilang pengaruh di kalangan rakyat, terpaksa memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh PAS. Betul, tuan-tuan? Mereka memperjuangkan sekolah agama rakyat. Dalam masa yang sama, mereka yang menarik geran sekolah agama rakyat. Mereka menipu rakyat kononnya mereka pejuang Islam. Betul? Tuan-tuan, saya ingat satu cerita di Sungai Rapat ini, tuan-tuan. Cerita seorang pemuda nak minang seorang anak gadis. Bila dia risik-risik pada satu malam, dia dengar mak pak dia kata, kamu kalau bukan kamu, mak dia kata,
Pak-paknya, anak kita dah besar panjang. Kalau kita nak cari menantu yang macam mana agaknya kita nak cari? Bapaknya kata, tuan-tuan, menantu yang kita nak cari ni yang orang yang pandai cakap Arab. Didengar di nama dalam cerita tu pun Leman juga. Maaf, saudara Leman. Didengar di Leman di bawah rumah. Dia masuk jadi tebing, tuan-tuan. Ni tebing Sungai Rapat ni. Ada ke Sungai Rapat? Sungai Rapat, sungai tu ada ke? Ada kan? Di tebing Sungai Rapat tu. Di atas pelantur tu, besoknya kelazimannya kedua sepasang suami isteri ni pun membasuh kain di situ. Apa yang dibuat oleh Leman dengan kawan ni, tuan-tuan? Dia pun berakit di depan sepasang suami isteri ni tadi. Berakit sampai aja depan sepasang suami isteri ni, dan berlakon dan membuat maharaja lawak, tuan-tuan. Lalu kawannya kata, "Hai Leman." Bila dia dah sampai ke depan sepasang suami isteri tadi, "Hai ya Leman, sakrabul jala." "Hai Leman, teburkan jala." Itu cakap Sungai Rapatnya lah. "Hai Leman, teburkan jala." Hai Leman pun bangun, terus meneburkan jala, tuan-tuan. Tiba-tiba, tuan-tuan, tarik punya tarik. Leman pun terus bercakap, "Wal jala malaikat." Jala dah melekat. "Aslamta, selamlah kamu." "Nah, aslamta, aku tak boleh selam. Aku tak boleh selam." "Wa takunu buyaya." Aku takut ke buaya bawah tu. Didengar di sepasang suami isteri ni tadi, tuan-tuan. Dia pun tak tahu cakap Arab. Ni, suami isteri ni tadi. Besoknya Leman pergi masuk meminang. Dapat, tuan-tuan. Inilah koja UMNO, tuan-tuan. Dia nak ngecek semua orang, kononnya dia buat koja Islam. Tapi akhirnya dia menipu kita. Dia kata dia buat koja Islam, dalam masa yang sama dia tarik ke per kapita. Dia kata buat sekolah agama Islam, dalam masa yang sama dia cuba untuk tutup sekolah-sekolah agama Islam yang lain. Betul, tuan-tuan? Apabila adun kemelah di Johor ni, bawa pula suara PAS. Lantaklah dia UMNO ke apa ke, dia bawa suara PAS dalam Dewan Negeri Johor. Dia kata, dia cadangkan supaya kerajaan negeri Johor laksanakan hudud, supaya kita menjadi negeri yang mula-mula, yang pertama melaksanakan hudud yang dikenakan kepada orang Islam dan orang bukan Islam. Oh, berbeza dengan hudud PAS. Orang Islam saja, orang bukan Islam tak kena. Oh, ini tak adil. Itu kata kepada ahli Dewan Undangan Negeri adun kemelah Datuk Ayub Rahman. Esoknya pula bangkit anak Casualik, ahli Parlimen Lapis, Timbalan Menteri Pertanian. Kalau sekiranya laksanakan hudud, MCA akan keluar daripada Barisan Nasional. Oh boy, ukutnya, tuan-tuan. Bapaknya pula kata apa, tuan-tuan? Dia kata UMNO dan adun tu, ni Datuk Ayub Rahmat ni, orang hilang akal, tuan-tuan. Orang hilang akal, tuan-tuan faham tak hilang akal? Gila. Sengam, wayang putih, apa lagi? Spray. Tak malu ke UMNO, tuan-tuan? Presiden MCA kata UMNO dan adun Datuk Ayub Rahmat orang gila. Ini cadangan orang gila. Orang tak betul, orang sengam. Orang sengam ni, tuan-tuan, semayang pun tak payah. Betul, tuan-tuan? Hendak ke dikata orang gila, tuan-tuan? Mana suara NGO yang kata memperjuangkan hudud? Mana suara Perkasa, Pekidar, pemuda-pemuda UMNO, mana suara? Apabila Islam dihina, Islam diperkatakan oleh Presiden MCA. Ini, tuan-tuan, tengok rekod ini. UMNO duduk diam, tuan-tuan. Dia kata dia nak laksana hudud. Tapi nak laksana hudud yang macam itu apabila dihina oleh bukan Islam, pemimpin MCA. Mengapa pemimpin UMNO diam? Kemana dia, tuan-tuan? Kemana larinya dia? Kemana larinya YB Hamidah ketika Tun Mahathir tarik per kapita sekolah agama rakyat dulu? Ngapa duduk-duduk diam? Senap, sunyi. Ngapa tak bertempik daripada dulu lagi? Sekarang pula baru pandai nak bertempik bila dia nak kalah. Betul, tuan-tuan?
hudud tak laksanakan. Pemimpin UMNO diam. Najib datang ke Ipoh, dia beritahu apa dalam isu hudud yang pertama. Dia kata Najib kata hudud tidak akan dilaksanakan. Dia beri jaminan hudud tidak akan dilaksanakan di negara Malaysia ini kerana hudud tidak berpaksi kepada realiti masyarakat kita. Tak berpaksi ni tuan-tuan, letakkan Tuhan tu macam tak reti nak buat undang-undang kepada manusia yang dia jadikan. Betul tak tuan? Tak berpaksi itu macam seolah-olah Tuhan kita yang Maha Suci ini tidak tahu, tidak kenal bahawa di Malaysia ini ada masyarakat majmuk. Ini yang berlaku tuan-tuan. Hujan tuan-tuan ya. Ini yang berlaku. Jadi mereka nak menunjukkan kepura-puraan mereka di dalam memperjuangkan Islam. Dalam masa yang sama mereka sebenarnya tidak sanggup untuk melaksanakan undang-undang Islam. Ini yang berlaku. Sebab itu sekali lagi saya tegaskan, mereka takut untuk mengadakan pilihan raya. Kerana ketakutan inilah saya sebutkan bahawa mereka tidak akan mengadakan pilihan raya dalam waktu terdekat. Mereka tidak akan mengadakan pilihan raya pada musim haji. Tetapi saya yakin dan percaya mereka akan mengadakan pilihan raya pada bulan 3 tahun depan. Kerana terentak kepada tempoh dan penggal ini, maka mereka terpaksa juga mengadakan pilihan raya hidup atau mati. Mereka terpaksa buat. Sekurang-kurangnya mereka boleh mengemaskan fail di pejabat. Sekurang-kurangnya mereka boleh menarik balik apa projek yang telah diagih-agihkan kepada kroni untuk simpan fail-fail sulit. Kerana apabila kita menang nanti macam saudara Leman sebut tadi, tidaklah sebahagian besar daripada mereka duduk di penjara Sungai Buloh. Betul tuan-tuan? Jadi saya akhiri ucapan ini dengan aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Takbir. Takbir.